A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada ayat seterusnya. Ulaika, mereka itulah orang-orang allazina, orang-orang yang ishtarau, yang menjual atau meniagakan. Kita dah belajar kemarin dulu, ishtara ni meniagakan bila kita jual, kita beli barang dan kita ambil satu barang yang lain. Tapi apa yang dia ambil? Dia beli barang yang beli yang barang yang buruk ke atau barang yang baik ke, sebagai ganti. Kita dah belajar sebelum ni, dalam ayat sebelum ni banyak kali dah. Apa yang diniagakan, apa yang dijualkan, al-hayat, kehidupan dunia, kehidupan duniawi. Dengan atau dibandingkan dengan al-akhirah, kehidupan di akhirat. Fa, maka la, tidak, yukhaffafu, khafafa, jadi ni fi'il mudhari majhul, yukhaffafu dikurangkan atau diringankan, dari anhum, dari mereka, al-azab, kita dah belajar azab, wah dan la, tidak, hum, mereka, yunsarun, sama juga fil mudhari majhul, diberi pertolongan. Jadi terjemahannya yang mudah dan tafsir ringkasnya, ulaikal ladzina ishtaraul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang menukar atau menjual kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Maka tidaklah akan dikurangkan azab ke atas mereka dan tidak juga mereka mendapat pertolongan. Jadi kita dah belajar sebelum ini bagaimana orang-orang Yahudi telah terjerumus ke dalam dunia. Kita dah belajar sebelum ni, mereka leka, mereka mahukan keduniaan, mereka tidak mahu memilih iman walaupun sudah jelas-jelas ada di hadapan mereka, tapi mereka tetap untuk memilih keduniaan. Jadi sebabkan mereka terlampau memilih keduniaan, ayat ini digambarkan ishtarul hayatid dunya bil akhirah, dibandingkan dengan akhirat, maka mereka tenggelam di dalamnya. Jadi semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada mereka telah ditarik. Jadi mereka menjadi kaum yang berdosa. Dan buktinya kita lihat pada hari ini bagaimana orang Yahudi, di mana-mana mereka berada pasti ada masalah. Dan kalau kita lihat di England pun pada waktu itu, sebelum banyak bangsa asing yang lain datang di sana, bila Yahudi ada di sana, mereka selalu diejek, dipulaukan atau dipermainkan oleh orang-orang Kristian yang majoriti ramai di England pada waktu itu, kerana mereka sikit. Tetapi kemudian bila mereka dah dapatkan jawatan, kedudukan di dalam kerajaan, mereka buat polisi jemput bangsa asing datang, supaya terselamat daripada mereka jadi mangsa serangan daripada orang-orang Kristian. Jadi orang-orang England tu mereka berubah pula bila dah datang Pakistan, India, Bangladesh, semua orang Afrika, mereka target itu pula, mereka dah lupa pada orang Yahudi. Sama juga di Amerika pun, dulu pun mereka menjadi target, jadi mangsa bagi orang-orang Kristian di sana. Jadi kita lihat dalam dunia hari ini, Yahudi mereka tidak mempunyai negara pun. Mereka boleh rata-rata ada, tapi mereka tidak mempunyai negara. Dan negara Israel yang mereka laung-laungkan pada hari ini pun itu masih belum pasti. Sebab masih banyak negara yang belum mengakui atau mengiktiraf negara Israel, termasuk negara kita Malaysia. Dibandingkan negara-negara lain, semua bertamadun, merdeka, bebas. Tapi Israel masih lagi orang sebahagian dunia tidak masih mengakuinya. Dan kita lihat ada juga orang-orang yang tidak menyukai orang-orang Yahudi ini, kerana mereka melakukan eksploitasi dan macam-macam lagi lah.
Sebab itu dikatakan di sini mereka telah memilih dunia dibandingkan akhirat, jadi mereka terus dalam kerugian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah belajar semalam. Khizyun fil hayatid dunya wa yaumil qiyamati yuradu ila asyaddil azab. Kerugian di dunia. Jadi di sinilah. Kemudian fala yukhaffafu anhumul azab. Maka tidak akan dikurangkan azab bagi mereka. Sebelum ni kita dah belajar bahawa orang Yahudi menganggap bahawa orang-orang Yahudi ini tidak boleh diazab. Kalau diazab pun mereka dikatakan cuma beberapa hari saja. Illa ayyaman ma'dudah. Kita dah belajar sebelum ni. Tapi semua perkataan mereka itu dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menolak dakwaan mereka bahawa mereka hanya diazab beberapa bulan saja ke, atau beberapa hari saja ke, atau setahun saja, atau langsung tidak diazab. Jadi itu semua adalah batil. Yang jelas yang Allah Ta'ala firmankan di sini, kepada mereka tidak akan dikurangkan azab. Setiap dosa yang mereka lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian walahum yunsarun, dan tidak juga mereka mendapat pertolongan. Dan orang Yahudi menganggap bahawa mereka tidak boleh diazab kerana apa? Mereka dibantu. Kerana mereka telah beriman kepada nabi-nabi. Mereka yakin kerana banyak nabi-nabi lahir daripada Bani Israel. Jadi mereka menganggap dengan kehadiran nabi-nabi ini boleh memberi syafaat kepada mereka. Jadi mereka tidak akan diazab di akhirat nanti. Termasuklah kepercayaan orang Kristian pun, mereka mengatakan Nabi Isa datang untuk menghapuskan dosa manusia. Jadi mereka mempunyai akidah seperti itu, mereka akan mendapat pertolongan. Tetapi di dalam ayat ini pun Allah Ta'ala membantah atau menolak dakwaan mereka bahawa itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi-nabi mereka itu pun tidak boleh membantu mereka kalau mereka terjerumus dalam membuat dosa. Tetapi kalau mereka membuat kebaikan, mereka akan mendapat syafaat daripada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mereka membantah, membelakangi, melawan, menolak, memberi alasan, jadi mereka tidak akan dapatkan pertolongan daripada syafaat daripada nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ayat seterusnya. Wah dan la kad, bagi kad maknanya ini baru saja terjadi. Kad ni fil madi yang macam just saja apa. Ataina, atai kita dah belajar, berikan, kami berikan atau kami datangkan Musa, Nabi Musa alaihissalam, Alkitab, iaitu kitab syariat Taurat, dan kafaina. Kafa ini maksudnya yang datang di belakang, yang datang kemudian. Kafa ini dari akar kata kafa. Kafa itu maksudnya belakang kepala kita. Bila dikatakan kafa belakang kepala kita, maknanya dia di belakang kepala kita dan di dekat. Itu dikatakan kafa. Tapi dalam istilah Quran ini bila disebutkan kafa, dia maknanya menjadi lebih luas lagi. Sama ada dekat ataupun jauh, dia akan datang di belakang, berurutan di belakang. Jadi waqafaina, kami telah datangkan berurutan, min dari ba'dihi, selepasnya, nya di sini kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Selepas Nabi Musa alaihissalam didatangkan bil rusul, didatangkan dengan ramai rasul-rasul. Rasul-rasul, rusul ini jamak daripada rasul. Jadi rusul, bil rusul. Rusul pun kita dah belajar, iaitu yang mendapat pangkat di sisi Allah SWT dan menyampaikan. Itu maksudnya rusul. Wa dan ataina, ataina kita dah belajar, ataina datangkan, kami telah datangkan atau kami telah bawakan Isa Nabi Isa alaihissalam, ibnu anak
Maryam, anak Maryam, bayinat. Bayinat. Bayinat ini maksudnya dalil atau penjelasan-penjelasan, dalil-dalil. Jadi bayinat ini ada dua jenis. Ada dalil, ada keterangan, iaitu dia tidak nampak penjelasan tapi tanda-tanda tu ada. Nubuatan tu ada. Jadi itu dikatakan dalil juga. Macam contohnya kedatangan seorang Nabi. Ada dalil-dalil dia. Ada tanda-tanda dia. Tetapi orang belum faham. Kan? Orang yang bijak saja boleh faham, atau bila Nabi itu datang, Nabi itu jelaskan. Ini baru peringkat kedua. Apabila Nabi itu datang dan dia menjelaskan tanda-tanda itu, itulah barulah bayinat. Jadi bayinat di sini kedua-duanya. Perlu ada tanda dan perlu ada penjelasan. Jadi semua Nabi seperti itu. Sebelum kedatangan mereka ada tanda-tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada tanda dari langit ataupun tanda dari kitab atau tanda daripada sabda-sabda orang-orang suci sebelumnya. Jadi itu semua ada tanda. Tapi bila datang Nabi itu, dia menjelaskan setiap tanda-tanda itu, barulah dikatakan bayinat. Jadi sebenarnya semua Nabi mendapatkan bayinat. Jadi kalau Nabi-Nabi utusan Allah SWT tidak mendapatkan bayinat, mereka tidak memberikan penjelasan, jadi mereka tidak dapat melaksanakan tugas mereka. Jadi setiap Nabi, setiap Rasul utusan Allah SWT, mereka akan datang dengan bayinat. Nanti saya buktikan. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran disebutkan walaqad ja'akum Musa bil bayinat. Maka dan telah datang Musa dengan bayinat. Maksudnya dengan dalil, dengan keterangan tadi. Kemudian kepada Nabi Muhammad pun telah disebutkan walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat. Dan maka kami telah turunkan kepada engkau tanda-tanda dan bayinat dan penjelasan-penjelasan dan dalil-dalil. Jadi setiap Nabi, bukan saja kepada Nabi Isa yang kita sebutkan sekarang Isa, bukan saja kepada Isa, dalam Al-Quran pun disebutkan kepada Nabi-Nabi lain pun diberikan bayinat, dalil dan penjelasan. Wah dan ayatna, ayatna diberikan tangan, tangan maksudnya diberikan pertolongan. Ayatna kami, hu padanya. Hu kepada lagi kembali, hu di sini zamir ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa ayyadnahu dan kami menolongnya dengan apa? Bi dengan Rohil Kudus. Roh ini ada dua makna. Roh satu maknanya adalah kalam. Kudus maknanya suci atau yang berberkat. Rohul Kudus itu maksudnya kalam yang suci dan lagi berberkat. Jadi bila ada Nabi-Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan Rohul Kudus, maknanya dia diberikan firman atau ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang suci bersih. Kalau kita katakan sudut kudus saja, kudus saja, mungkin saja kita boleh katakan orang-orang yang bijak pandai, ahli falsafah, mereka pun pandai dalam bercakap, berkata-kata atau membuat karangan. Tetapi kita tidak boleh kaitkan dia dengan mendapat pertolongan atau ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ada pertolongan suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka boleh memberikan idea atau pandangan yang baik, tetapi kita tak boleh katakan itu adalah khas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila disebutkan di sini Rohil Kudus, maknanya kalam yang suci, bersih, ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna yang pertama, Rohil Kudus. Makna yang kedua bagi Rohil Kudus, iaitu roh maksudnya adalah malaikat.
Jadi malaikat kudus, Rauhil Kudus itu malaikat yang suci yang berberkat. Ada dua jenis besar yang malaikat. Ada malaikat yang membawa kalam-kalam atau firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala atau perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat jenis yang kedua adalah yang melaksanakan qada dan qadar di dunia ini. Seperti menurunkan hujan, menurunkan azab dan melaksanakan tugasnya untuk menjaga alam semesta ini, manusia dan haiwan, binatang semua. Jadi bila disebutkan Rauhul Kudus ini, malaikat Rauhul Kudus ini ditujukan kepada malaikat Jibril alaihissalam, iaitu yang membawa kalam. Tadi kita katakan makna pertama, kalam maknanya membawakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pun nanti saya jelaskan dalam penafsiran nanti. Kenapa ada perbahasan di sini yang panjang, nanti saya akan sampaikan. Kita habiskan ayat terjemahannya dulu. Apakah fa maka kullama apabila jaa telah datang ja'akum datang kepada kamu rasul bima dengan apa la tidak tahwa ni mereka tidak menyukainya atau tidak berkenan padanya. La tahwa kamu tidak menyukainya atau tidak berkenan dengannya, anfusakum menurut jiwa kamu, anfusakum jiwa kamu, maka astakbartum kamu menjadi takabur. Daripada takabur, ini dah astakbartum menjadi takabur. Fafarikan maka sebagian maka farikan sebahagian kazab maknanya dusta, kazabtum kamu dustakan. Kita dah belajar dulu kazab ni kita pernah dengar tak, Musailama al-Kazab, Musailama penipu. Kazab maknanya dusta, penipu. Fafarikan kazabtum maka sebahagiannya kamu dustakan, wa dan farikan sebahagiannya taqtulun daripada qatala. Ini pun kita dah belajar banyak kali dah, qatala fi'il mudhari' mukhatib, taqtulun kamu membunuhnya. Saya pun dah ajarkan sebelum ini, membunuh ini juga boleh bermaksud bukan saja membunuh, atau maksudnya juga untuk menahan atau menghalang, atau juga boleh bermaksud konspirasi untuk membunuhnya. Itu semua ada di situ. Okey, sekarang kita lihat terjemahan yang mudah dan tafsirnya. Walaqad ataina Musal kitabah wa kafaina min ba'dihi birrusul. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa Alkitab dan telah meninggalkan di belakangnya atau selepasnya ramai rasul, dengan ramai rasul. Jadi ayat ini Allah Ta'ala cuba membuktikan bahawa setiap Nabi itu bukanlah semestinya membawa syariat. Ayat ini Allah SWT telah membuktikan bahawa Nabi-Nabi selepas Nabi Musa AS yang mengikut syariat Taurat, mereka adalah Nabi yang mengikut Taurat. Mereka bukan membawa syariat yang baru. Selepas Nabi Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Yahya, Isa, semua sampailah kepada Nabi Isa AS. Mereka adalah Nabi yang mengikut pelajaran Taurat. Dan mereka bukan Nabi syariat. Itu sebahagian ada ulama yang silap, mereka mengatakan kalau Nabi itu dia mesti ada bawa kitab, mesti ada bawa syariat. Tetapi ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Nabi-Nabi selepas Nabi Musa AS yang datang di belakang Nabi Musa AS, mereka berpandukan kepada Alkitab, iaitu syariat Nabi Musa AS. Okay. Wa ataina Isa bin Maryam bil bayinat. Dan kami telah datangkan kepada Isa ibnu Maryam dengan keterangan. Wa ayyadnahu bi ruhil kudus. Dan kami telah membantunya dengan Ruhul Kudus. Jadi sini yang saya ingin sampaikan bahawa
bukan saja Nabi Isa alaihissalam yang dapat bayinat tadi dalam hal lughat tadi, dari mana satu perkata-perkata saya dah sampaikan bahawa bayinat ini maksudnya dalil, kemudian ada penjelasan-penjelasannya. Dan kepada Nabi Musa pun Allah Taala sebut ada bayinat, dan kepada Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam pun Allah Taala telah sebutkan ada ayatin bayinat. Kemudian wa ayyadnahu birruhil qudus, dan kami telah menolongnya dengan Ruhul Kudus. Ada persoalan, kenapa disebutkan hanya kepada Nabi Isa alaihissalam saja Ruhul Kudus? Ini sangat, penjelasannya sangat panjang, saya cuba sampaikan tapi dalam ringkas. Jadi di sini bila disebutkan Birruhul Kudus tadi, dalam segi makna satu persatu kata per kata saya dah sampaikan, maknanya kalam mubarak atau kalam suci. Boleh juga makna keduanya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi di sini menunjukkan bahawa Ruhul Kudus ini bukan saja kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kepada para sahabat pun Allah SWT sebut kepada sahabat Rasulullah SAW. Allah Taala berfirman, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa yaddahum biruhi minhu. Orang-orang itulah yang telah ditetapkan dalam hati mereka iman, dan mereka dibantu dengan ruh minhu, darinya. Darinya di sini dari Allah Taala. Tadi saya disebutkan ruh maksudnya kalam, ruh juga maksudnya malaikat. Jadi sahabat juga menerima nasib dapat bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Tapi sahabat yang bagaimana? Sahabat yang mempunyai kedudukan iman, ketakwaan yang tinggi. Bukan yang biasa-biasa, tapi sahabat-sahabat yang betul-betul mempunyai kedudukan keimanan yang sangat tinggi. Begitu juga mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Katakanlah telah diturunkan kepadanya Ruhul Kudus dari Tuhan kamu dengan kebenaran, demi untuk menguatkannya dan orang-orang yang beriman, dan petunjuk dan kabar suka bagi orang-orang Muslim. Di sini pun kepada Rasulullah SAW pun dalam surah Nahl ayat 1 hingga 3. Yang pertama tadi dalam surah Mujadilah ayat 23 yang tentang sahabat tadi mendapat ruh tadi. Kemudian tentang Rasulullah SAW dalam surah Nahl ayat 1 hingga 3. Di sini pun telah digunakan perkataan Ruhul Kudus. Maknanya malaikat Jibril alaihissalam telah datang membantu Rasulullah SAW. Begitu juga kepada para sahabat. Jadi bukan saja kepada Nabi Isa alaihissalam saja, tapi kepada sahabat pun. Dan ada lagi. Kalau kita lihat daripada tadi dua dalil daripada Al-Quran, dan sekarang kita lihat bagaimana sabda atau perkataan daripada Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu Hasan, cucu Rasulullah SAW, Hasan radhiyallahu anhu, beliau masih remaja waktu itu, tapi mempunyai semangat untuk membela Islam. Jadi dia satu waktu ingin keluar untuk berhujah dengan orang-orang Quraisy. Dan sebelum melepaskannya, Rasulullah SAW bersabda, Uju Quraisyan wa Ruhul Kudus ma'aka. Kata, keluarlah berhujah dengan orang-orang Quraisy dan Ruhul Kudus bersama kamu. Di sini pun Rasulullah SAW telah menggunakan Ruhul Kudus kepada Hazrat Hasan radhiyallahu anhu. Begitu juga ada riwayat mengatakan Rasulullah SAW menyebutkan wa Jibrilu ma'aka, dan Jibril bersama kamu. Jadi mereka, kita dah belajar Ruhul tadi, Ruhul Kudus maknanya malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW juga bersabda kepada Hasan radhiyallahu anhu, wa Jibrilu ma'aka. Ini dalam kitab Al-Bahrul Muhit jilid awal muka surat 299. Kemudian begitu juga dalam hadis ada disebutkan satu waktu juga bila Hasan ingin berhadapan dengan orang-orang kafir, dia ingin berhujah dan
berbahas dengan orang-orang kafir. Bila dia ingin pergi, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Wahai Tuhan kami, bantulah ia dengan Ruhul Kudus. Ini dalam Mishkat Babul Bayan wa Syiar, Kunzul Amal jilid 7. Di sini pun Rasulullah SAW menyebutkan Ruhul Kudus. Jadi Ruhul Kudus ini bukan hanya khas untuk kepada Nabi Isa AS saja, tapi semua kepada para anbiya, para sahabat pun boleh, dan kepada Hasan tadi pun, iaitu cucu Rasulullah SAW. Jadi biruhul kudus ini bila maksudkan Ruhul Kudus, maksudnya ada ilham, ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang suci yang layak, mempunyai darajat dan keimanan yang tinggi, mereka mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah Taala mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum astakbartum, apakah apabila datang kepada kamu rasul, sebarang rasul yang tidak kamu sukai, tidak sesuai dengan jiwa kamu, kamu tidak menyukainya, lalu kamu melakukan sombong, membuat takabur. Jadi ini Allah SWT memberi peringatan kepada Yahudi, orang-orang Yahudi, bahawa kalau ada rasul yang tak sesuai dengan jiwa mereka, lalu mereka sombong, mereka dolak-dalik, mereka memperkecilkan Nabi itu. Seperti yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka menantikan pada waktu itu, mereka menantikan seorang Al-Masih yang dikatakan mempunyai kerajaan, menjadi raja. Bila dah jadi raja, ada kerajaan, mereka menganggap dia akan mempunyai istana, mempunyai bala tentera, mempunyai emas, wang dan sebagainya untuk melawan penjajah. Tetapi bila Nabi Isa AS datang dengan keadaan seorang diri, tak punya apa-apa, lalu mereka memperkecilkannya, mempertawakannya, memperolokkannya. Lalu mengatakan dia ni pendusta. Tak mungkin ni Al-Masih. Ini yang dimasukkan di sini, astakbartum, mereka merasa sombong. Padahal Nabi Isa AS telah datang dengan pelbagai tanda-tanda, tapi tetap saja mereka menolak. Nabi Isa AS menyatakan kepada mereka, aku adalah raja rohani, bukan raja jasmani yang mereka anggap, mereka harapkan, yang kaya raya, mempunyai istana, mempunyai bala tentera, yang boleh melawan penjajah. Pada waktu itu mereka dijajah oleh Rom. Tapi bila tidak seperti itu, mereka menolaknya dan mereka ingin menyalibnya pula. Ingin membuktikan dia adalah pendusta, supaya mati di tiang salib ini menurut Taurat adalah mati terlaknat. Mereka cuba untuk buktikan bahawa Nabi Isa AS bukan Al-Masih yang dijanjikan, dia adalah pendusta, penipu, dan dia mati terlaknat. Okey, ayat seterusnya, fa fariqan kazzabtum, maka sebahagiannya kamu dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagainya kamu bunuh. Jadi di sini sifat orang Yahudi tadi saya katakan, mereka mendustakan Nabi Isa AS. Bila dah mendustakan, mereka ingin juga membunuhnya. Jadi kenapa disebutkan fafarikan, macam ada bahagian, macam ada ramai pula. Jadi maknanya sejarah ini berulang. Apa yang mereka lakukan kepada Nabi Isa AS, begitu jugalah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka cuba mendustakan Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka mengadakan konspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa dikatakan di sini, dikatakan tidak kepada nabi-nabi yang lain? Kenapa disebutkan Isa saja yang disebutkan diberikan ayat nahu biruhil kudus? Bila ayat nahu biruhil kudus kepada Nabi Isa AS, sebabnya adalah nabi-nabi lain di belakang Nabi Musa tadi kita sebutkan,
Mereka tidak dustakan, mereka tidak tolak, mereka terima, cuma ada beberapa perkara yang mereka tak sesuai, mereka lawan, mereka engkar, mereka bantah. Tetapi mengenai Nabi Isa, mereka ada membuat dua tuduhan. Dua tuduhan. Yang pertama, dia katakan Nabi Isa alaihissalam tidak datang dengan mujizah, tidak ada mujizah pun yang dia bawa. Mereka mengharapkan Nabi Isa alaihissalam bawa mujizah, kan? Tapi Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahawa tidak ada, orang-orang sekarang ini minta berbagai-bagai mujizat, tanda. Aku akan berikan tanda melainkan tanda seperti Nabi Yunus alaihissalam. Jadi apa tanda Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus alaihissalam 3 hari masuk dalam ke perut ikan dalam keadaan hidup dan keluar pun dalam keadaan hidup. Jadi ini jelah tanda. Malangnya kita kasihan, kita lihat bagaimana dalam orang-orang Kristian, mereka juga tidak mampu untuk membuktikan keterangan-keterangan kepada orang Yahudi bahawa sebenarnya ada banyak tanda-tanda kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Tetapi mereka tidak berjaya membuktikannya, mereka tidak mempamerkannya atau dah hilangkan dalam kitab mereka. Yang kita dah belajar sebelumnya, mereka ubahnya, mereka masukkan apa yang idea mereka. Jadi banyak tanda-tanda yang sepatutnya ada tapi mereka dah hilangkan dan tak termaktub dalam kitab Bible lagi. Jadi ini menguatkan lagi dalil orang Yahudi bahawa Nabi Isa alaihissalam datang dengan tidak ada banyak tanda-tanda. Jadi itu yang malangnya. Kemudian tuduhan yang kedua daripada orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam, dia adalah roh jahat. Ada syaitan bersamanya. Dia datang dengan roh syaitan. Itu satu fitnah daripada orang Yahudi, fitnah yang kedua. Jadi ayat ini Allah Ta'ala membantah fitnah orang Yahudi. Jelaskan kepada mereka, dia bukan datang dengan roh syaitan, tapi dia datang dengan Rohul Kudus. Ada malaikat Jibril alaihissalam bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana orang Bani Israel pun mereka percaya, orang Yahudi pun percaya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini memberitahu kepada mereka bahawa Nabi Isa alaihissalam pun telah datang malaikat Jibril alaihissalam kepadanya. Inilah tanda. Dan tadi mereka katakan dia tidak ada mujizah, kemudian dia katakan dia adalah roh syaitan. Jadi mereka berusaha untuk membunuhnya, menyalibnya, kerana dalam pelajaran Taurat mengatakan Nabi Isa alaihissalam mati di tiang salib, kerana Taurat mengatakan siapa yang mati di tiang salib itu mati terlaknat. Jadi kita lihat bagaimana malangnya orang-orang Kristian pun bersetuju dengan fitnah orang Yahudi. Mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam mati di tiang salib, kemudian dibawa ke kubur, dan di kubur itu dia dihidupkan, dan dari kubur, selepas dikubur dia dinaikkan ke langit. Awal tadi mereka dah menyokong dalil daripada orang Kristian bahawa mati di tiang salib adalah mati terlaknat. Jadi itu secara tak langsung mereka menyokong orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Isa alaihissalam terlaknat, kerana mereka juga mengakui bahawa Nabi Isa alaihissalam telah mati di tiang salib tapi dihidupkan kemudiannya di tiang dalam kubur, kemudian dinaikkan ke langit. Jadi ini dua fitnah yang orang-orang Yahudi lemparkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu taala di zaman Rasulullah SAW sampaikan kepada orang-orang Yahudi. Ini cerita yang sebenarnya. Bukan seperti yang mereka war-warkan, yang mereka dakwakan, yang mereka kesana kemari mengatakan Nabi Isa alaihissalam pembohong, pendusta, mati terlaknat. Kalau Al-Quran tidak datang, nasib Nabi Isa alaihissalam tidak terbela. Selamanya orang akan ingat bahawa Nabi Isa alaihissalam mati terlaknat kerana mati di tiang salib. Jadi berkat kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala telah membuktikan bahawa Nabi Isa alaihissalam datang dengan dalil, dengan penjelasan-penjelasan, dan dia datang dengan Ruhul Kudus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan mati terlaknat, dia bukan daripada roh syaitan. Jadi ini untuk membantah orang-orang Yahudi. Baik tuan-tuan, nanti kalau ada pertanyaan saya suka dengar, kalau ada sesiapa ingin bertanya. Sebenarnya banyak, tapi kerana saya akan beri ruang untuk sesi soal jawab dan saya
sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.